Apa benda binatang yang tak tahu hukum agama? Mentalmu sekuat itu di Malaysia. Jadi kalau saya dapat menghiburkan dia dulu, apatah lagi orang yang jauh. Kan Kak Ning dah viral ya, betul ya? Selama ni tak viral lah. Tak nak campur benda tu. Dia ni perangai dia poyok. Aku tak pernah dengar soalan ni. Sekarang dia tanya, mana ibu? Kenapa daddy jantar? Mana ibu awak? Saya, isteri, anak-anak bergantung kat dia. Itu saja doa saya. Semua, saya Idrus dan anda sedang menyaksikan Melody. Okay guys, kalau korang dah tengok tadi banyakkan cerita-cerita panas kita nak share. Tapi nak cakap lah, hari ni sebenarnya kalau korang dah dengar ura-ura lah, kita dah ada host tetap guys. Tapi macam biasalah, kita tengah tunggu. Kita bagi dia call time pukul 12, okay Os? Call time pukul 12, tapi tak datang lagi sampai sekarang. Tapi nak buat macam mana lah. Tapi tak apa, sebentar nak tunggu tu yang kata teman korang ya. Okey, bulan Ogos ni guys. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Yang pastinya semua orang excited nak sambut merdeka. Dan kita pun dekat Melody ni, kita banyak gosip-gosip guys. Yang terhangat, yang terpanas, yang I janji untuk korang semua. Okey, dan hari ni sebelum I nak start gosip lah. Okey, kita bagi time lagi kat dia. Lagi 2 minit lah. Kalau dia tak masuk, tak apa. Kita tak ajak dia masuk terus. Kita merajuk terus dengan dia. Okey, Gos. Nurul Ain binti Idrus. Haziq is here. Kau nak apa dengan aku? Kita nak buat host Melody sama-sama lah. Kita dah WhatsApp dah bagi tahu macam Haziq, Ain, kita buat Melody sama-sama. Kau tahu call time pukul berapa? 12. Kenapa kau lambat datang? Nampak kita dah live baru kau sampai. Aku dapat call time 12 tu masuk kereta. Masuk kereta, gerak, pergi trafik jam. Ain hari ni hari Ahad pula kan. Haziq. Hari Ahad tak jam sangat pun. Kan cuti. Semua orang tengah cuti. Ya, sebab cuti lah. Bawa family jalan-jalan kan. Bawa family pergi cuti. Pergi tengok-tengok tempat yang best. Cuaca pula panas redup. Lain. Dekat Melody, kiri kanan api. Api panas kan? Tapi sekarang ni kau rasa macam... lah. Tiba-tiba berubah pula. Seram sejuk pula sebab kita ada satu... cerita baru ni. Ya. Kita ada cerita baru ni guys. Kita nak bagi tahu sebenarnya guys, season baru Detik 12 Malam dah ada. Ya betul, dengan host yang sama. Ini musim yang kelima. Kita akan cerita kejap lagi pasal tu, tapi kita ada satu lagi cerita pasal pelakon legend Ako Mustafa. Alamak, apa jadi? Jom kita tengok. Jom kita tengok story ni. Let's go. So malam ni kita berada di dalam majlis pelancaran program Detik 12 Malam dan juga Rembang. So saya pun dah takut ni. Jomlah kita tengok apa yang menarik. Tasha bawa adalah watak Ika dalam episod Siapa Tadi. Dia bukan jadi hantu, tapi hantu Myanmar jadi Tasha. Satu benda yang quite new for me. Cerita ni membuatkan Tasha for the first time, Tasha tak nampak benda tapi Tasha dengar. And adalah benda-benda yang terjadi sikit dekat set tu. Kita orang shoot betul-betul dekat rumah hantu. Di tempat yang Tasha sebenarnya dari dulu paling mengelak nak pergi. So sebabkan shooting, masuk dekat rumah hantu akhirnya. Kali ini 2022 kita ada season yang terbaru. Bukan musim kelima, tapi musim yang terbaru, 26 episod. Kelainan dia kita involvekan paranormal team, mereka yang buat solo ambush, YouTuber yang buat pencarian perkara mistik, misteri dan juga benda-benda yang pelik. Kita join dia orang untuk involve dalam kita punya siasatan. Memandangkan saya masih dalam rakaman, jadi saya hanya boleh cerita kalau setakat ini di kawasan Kuala Lumpur juga. Dan untuk pengetahuan, kita bukan hanya di sekitar Lembah Kelang, tapi kita pergi juga ataupun Pantai Timur, Selatan dan juga di kawasan utara. InsyaAllah, bukanlah kata kita mencari sebenarnya, tapi kita menyiasat tempat-tempat yang ada unsur mistik. Jangan lupa saksikan Detik 12 Malam setiap Jumaat 11.30 malam hanya di TV3. Letak sini lah anakku. Kau jangan sibuk boleh tak? Letak sini pula ni. Kau jangan sibuk. Kau keluar sah.
Dia berdarah. Kau tak nampak ke? Sebenarnya dia skip ubat. Memang aku ada kencing manis. Bila saya balik, saya tengok dia dah tak sihat. Saya cakap, you tak sihat ke yang? Dia cakap penat jaga budak-budak sekolah apa semua. Oh ya ke? Lepas tu dia dah pergi klinik lagi. Yang saya heran, dia minum air muntah. Dia makan muntah. Semua masuk keluar balik. Aku punya doktor dah suggest pergi HKL jumpa pakar. Lepas tu I suruh dia minum air. Dia minum dia muntah. I cakap mungkin you gastrik kot. Apa kata minum sup. I bagilah dia chicken cream soup tu. Muntah juga. Lepas tu bila I dari dapur datang kat dia sebab dia kat ruang tamu bawa kain lap tu, muka dia dah sengit sebelah. Allahu Akbar. Tapi I tak tunjuk dia panik. Terus call ambulans. Pakar semua dah standby, cek COVID, cek influenza semua clear dan dia masuk hospital. Dah masuk zon merah kritikal tu diorang cek lah. Rupanya dia bukan stroke. Gula dia tinggi, insulin dalam badan dia kosong. Oksigen very low. Tu doktor cakap nasib baik cepat. So I tanya kenapa muka dia sengit tadi? Adakah stroke? Dia cakap bukan. Insulin dia dah kosong tu dia attack saraf dengan muscle dia. Sebentar tadi I call dia. I cakap yang you bangun ke? Cakap so how are you? Dia cakap doktor dia cek lagi tak? Dia cakap ada non-stop. Gula I shoot balik. Walaupun dia under insulin dan puasa. I rasa nak rebah. Sekarang dia dah dipindahkan ke ward isolation ward. Nobody can visit him even me. Doktor tadi advise I you balik. Kita tunggu doktor ICU check sama ada dia masuk ward biasa atau ICU. Kiranya hingga jam sebentar tadi abang aku dalam keadaan stabil lah. Dalam keadaan stabil, dia dah sedar, dah boleh bercakap, dah boleh faham. Oksigen dah stabil, cuma dalam darah dia asid terlalu tinggi. Itu yang diorang tengah pantau dan diorang nak check further why insulin tu walaupun dah bagi, tiba-tiba gula dia shoot balik. Sejak bila sebenarnya abang aku ada sakit ni? Kencing manis ni dari 2016 tapi tak teruk, dia selalu ambil ubat. Tapi masa saya outstation tu dia skip. Tanya kenapa, dia cakap I sibuk dengan budak-budak sekolah. Allah yang I cakap ubat tu. Mohon kepada semua yang kenal tak kenal aku, doakanlah suami saya aku Mustafa supaya kembali stabil, sihat walafiat, boleh bekerja balik sebab saya, isteri, anak-anak bergantung kat dia. Itu saja doa saya. Kami pun seluruh tim Melodi mendoakan agar abang aku Mustafa dapat sihat kembali, sihat seperti sedia kala insya-Allah. Bersama kita doakan. Dan sebenarnya ada something yang Aziz nak bagi tahu kepada anda. Yang detik 12 malam dah kembali. Aziz, tahu first day tapi jangan benak sangat kamera situ kan? Bukan, aku dapat rasa kesedukan, keseraman dekat sini. Kau rasa sejuk sana kau nak cari. Kau pendang depan lah, kau nak cerita pun kamera depan. Okey, kita nak bagi tahu yang detik 12 malam dah kembali dalam musim yang kelima bersama dengan host masih sama Saiful Azmi Jamsari. Yes. Oh, kita nak tunjuk playback sebenarnya untuk korang, kita ada. Tapi selepas tu kita nak cakap gini, cerita ni. Radio. Oh, wow. Okey. Nak cakap pasal detik 12 malam dulu ni yang anda boleh tengok pada pukul 11.30 malam. Oi, seram. Aziz tengok Aziz. Aku sebenarnya aku takut tahu benda-benda macam ni tahu. Detik 12 malam. Setiap pukul 12 malam kan, aku nak tengok tapi aku takut. Tengok. Dia kesian suami aku tahu. Okey, macam ni Ain. Pergi tandas benda ni pukul 11.30 malam. Dia tak sampai 12 malam lagi. 11.30 malam tu kan nak dekat ke 12 malam tu. Iya, Dek. Tengoklah sebelum pukul 12. Macam mana nak tengok sebelum pukul 12? Oh, maksudnya nak dekat 9.59 tu tukar? Ya, 11.30 malam setiap Jumaat di TV3 macam biasa. Tapi, oi, ada something lagi, cerita panas yang kita nak cerita. Oh, cerita panas. Yang aku dengar cerita, Aziz dah berhenti Hot FM. Wow. Bukan tu. Wah, main direct ya, main direct bukan terus. Bukan tu ke cerita panas dia, Aziz? Tapi benda tu betul lah, benda tu betul. Tapi ada satu lagi cerita yang dengan cerita Johan. Oh, dah abang tukar radio. Johan dah join. Yes. Oh, dia tukar radio ke? Betul, dah tukar. Tapi itulah, macam mana boleh tukar kan? Kenapa tukar radio apa semua? That's why kita nak tanya sendiri dengan Johan. Betul. Kenapa? Dia tukar ni kok masyur. Tak tahu juga. Bayar banyak. Tiba-tiba dia kaya weh. Hari tu keluar juga. Berapa dia bayar? Apa tu? Tengok. Kita tengok. Dengar cerita 500. 500 ringgit. Banyak lah. Sikitnya RM500. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini pelakon, pelawak dan juga penyampai radio Johan kini telah menyertai stesen radio Hot FM. Wah, hebat ni. Selain itu juga, Johan bergandingan dengan Farah Fauzana dan AG dalam segmen Backpast Hot. Hangat. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 hingga 10 pagi. Yang pastinya yang hangat dan terbaik. Yang hangat dan terbaik. Hangat ke? Hangat sangat sebab kita hot kenalah hangat. So nak tanya, Pak Hari,
dah berada dalam konti Hot FM. So bagaimana keserasian yang dibina? Okey, semakin serasi antara kami bertiga. Cuma kami perlukan sedikit lagi masa untuk menambah baik kita punya bincangan antara kami supaya pendengar pun dapat join kita punya conversation setiap apa topik yang kita bawa. Di minggu ni saja nama Johan, wow, viral sana sini dengan perpindahan ke Hot FM. So nak tanyalah, dengan perpindahan ini ramai yang memberi pujian, dia juga memberi kritikan. Apa yang Johan boleh katakan dengan kritikan atau pujian yang diberikan? Saya tak bangga dek puji, tak mati dek keji. Itu saja, sebab saya ada tanggungjawab saya, ada anak bini. Kalau nak ambil kira, ambil sebagai pembakar semangat yang baik lah. Yang tak baik juga saya ambil kira, ini semua rezeki. Selagi kita usaha, Allah bagi rezeki. Saya percaya dekat situ. Saya percaya dekat rezeki Allah. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur diterima di sini untuk datang buat pembaharuan. Bukan untuk sustain. Okay, datang untuk pembaharuan, untuk improve, untuk naik taraf, bukan untuk maintain. Kalau maintain, saya rasa saya tak perlu jadi bos Media Prima. Berbalik apa kata Abang Johan tadi, datang ke sini untuk menaik taraf. So nak tanya, ada tak sedikit tekanan yang dihadapi setiap malam nak tidur? Oh, hari ni esok nak buat, mungkin nak jadikan Hot FM nombor 1. Ada tak sedikit tekanan yang dihadapi? Tekanan tu tetap ada. Sebab apa? Kita keluar daripada zon selesa kita. So kita mencabar diri kita untuk ambil satu benda yang lain, untuk bermula daripada bawah. Dia membuatkan saya, Eji dan Fafa bekerja keras untuk menaik taraf. Sebab benda nak naik taraf ni bukan senang. So kita kena usaha, pasti berjaya. Yang penting keyword dia usaha. Tanpa usaha, mimpi tidak akan jadi kenyataan. Nampak tak ada apa semenjak jadi bos ni, kata-kata terus sikit lah. Tengok tadi kan, kat dalam konti jarang tahu Abang Johan didampingi si isteri. Sekarang ni kenapa ada Kak Ozlin kat sini menemani Abang Johan? Takut ke tu? Ozlin Wati adalah tulang belakang, bukan kepada saya saja, kepada Jozan. Sepanjang kita punya show Jozan, di show-show yang tempat lain, dia adalah tulang belakang kami. Dialah orang yang paling dekat dengan saya, dengan Zizan. Orang pertama yang akan memberi komen, sama ada kelakar atau tidak kelakar, ataupun terlebih, terkurang, dialah orang pertama. Jadi kalau saya dapat menghiburkan dia dulu, saya rasa orang yang paling dekat saya dapat hiburkan, apatah lagi orang yang jauh. Dia perlu ada dekat sisi saya untuk orang panggil, check mana yang lebih, mana yang kurang. So dia yang akan membantu saya untuk check semua benda-benda ni. Payment kena bayar 2 ke 1? Payment kat dia semua, dik. Abang tak dapat apa, dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu siapa nak kata aku tak hormat mayat dan sebagainya? Kau jaga sikit mulut kau sebelum aku seret. Saya tak potong jalan awak, awak tak potong jalan saya, okey? Maki pun dosa juga. Jahanam, dia mengganggu. Benda-benda dengki semua tu biasa. Ada tak kata-kata semangat untuk Noh dan Miss Nina? I've got good news for y'all, man. Suara Next Level 3.0 kembali lagi, yo. Bermula 4 Ogos, eksklusif di YouTube TV3 Malaysia yang dibawakan khas oleh penaja utama Digi Prepaid, betul-betul juara internet pantas. Nikmati 10 kali lebih hebat dengan sosial tanpa had pada aplikasi TikTok, Instagram dan banyak lagi, guys. Stream game dan bersosial sampai puas daripada RM15 saja, memang plan yang paling berbaloi, guys. Internet pantas untuk segala-galanya dengan rangkaian terpantas di Malaysia. Digi Prepaid. Menakjubkan, gabungan berprestij yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, Anwazin Zianazin live in Kuala Lumpur akhirnya terlaksana pada 6 Ogos di Plenary Hall KLCC. Melody berkesempatan menghadiri konsert berprestij ini. Nak tahu? Jom kita saksikan kemeriahannya. Lelaki yang selalu mencinta. Saya daripada Sarawak, ya, demi Kak Ziana dengan Abang Anwar, demi memberi sokongan kepada artis kegemaran saya sejak sekolah. Ni yang saya dah beli ni. Saya dah beli ni. Kami excited sebab Zianazin seorang diva, seorang penyanyi yang dah lama tak buat konsert. Ini adalah salah satunya hari yang kami semua datang untuk support dia nyanyi atas pentas. Of course dengan adiknya sekali Anwazin, kami sangat-sangat excited. Pagi tadi pukul 11 daripada Batu Pahat Johor tau. Excited dah, kita beli tiket memang online dah.
adik-beradik ni digandingkan bersama konsert. Jadi bila first time sekali I nampak yang adik-beradik ni akan buat konsert, terus kita cepat-cepatlah book sebab memang ni peluang keemasan. Kalau lepas tak tahu bila lagi kan. Oh, kalau ada lagi konsert macam ni, saya terus depan-depan komputer book online, terus beli tiket paling depan. Mungkin ini dugaan semata atau berakhirnya cinta yang kita bina. Siapa yang tidak bangga bila tradisi negeri sendiri diangkat ke layar perak? Begitu juga pelantun lagu Gadis Jolubu. Siapa lagi kalau bukan Datuk Hatan? Bukan itu saja, Datuk Hatan juga merupakan salah seorang pelakon dalam filem itu. Wah, tahniah Datuk. Dah jadi pelakon pula sekarang ni. Saya di set penggambaran sakit jiwa lah. Joey, kalau kita start dia action, Joey masuk mesti kena 2-3 kali take. Ya Hanam, dia mengganggu. Pasal dia buat kelakar je kan. Dia dialog dia kita kelakar. Dekat set tu kita happy memanjang dan kitanya chemistry dah ada. Sangat senang untuk bekerja dengan Joey, sangat senang untuk bekerja dengan Kiraman dan sangat senang untuk bekerja dengan director Ho. Jadi tradisi Jolubu dibawa ke layar perak, apa komen Datuk? Saya sebagai anak Negeri Sembilan, saya rasa cukup berbangga benda ni kita angkat ke layar perak dan saya rasa cukup berterima kasih walaupun dia director Ho, dia seorang Cina tapi dia mahu layan kemahuan kita. Dia tahu benda tu, dia tak tahu apa pun tapi kita explain. Tapi bila kita nak heavy sangat tu dia tak bagilah. Tapi dia macam apa, dia terima kita punya pendapat dan itu satu benda yang saya rasa memorial. Boleh tak ceritakan sedikit Gadis Jolubu? Gadis Jolubu tentang 3 bujang telajak yang nak kahwin. Jadi yang 3 telajak ni mau membesar dari kecil. Tapi moral cerita ni adalah kita bagi tahu kalau kita berusaha baik dari segi apa pun kita akan berjaya. Contoh dia macam Kiraman dalam cerita tu jadi acong. Walaupun dia tu kedekut, dia bekerja kampung tapi dia berjaya mengumpul hingga dia berjaya. Kita nak pula seseorang tu kita kena berusaha sampai kita dapat dan ikhlas hati kita akan berjaya. Dia very simple, light and easy, komedi romantiknya cerita. Tapi yang best dia bahasa Negeri Sembilan. Jadi cerita ni kan Gadis Jolubu, menunjukkan tradisi Jolubu, tapi dalam filem ni dia agak-agak manja tradisi tu. Kenapa? Kalau ikutnya ada banyak yang heavy kita nak buat, tapi director kata jangan, kita kena light and easy. Kalau heavy sangat, jadi mula-mula aku berkeras, aku nak apa yang aku nak. Tetapi lama-lama aku mengalah, aku cakap tak apalah director, you direct lah, I tak nak campur benda tu. You buatlah apa you tahu buat. Dan bila aku nampak dia modernkan benda tu, macam contoh dia macam aku tak nampak sebelum dia edit macam dia. Oh, dia ni perangai dia gini. Oh, dia ni perangai dia poyo gini. Oh, dia nak buat benda-benda yang gitu. Jadi bila aku serah kepada dia, aku boleh kita tengok, oh okay, I enjoy. Ada sebab ke kenapa tak nak macam berat-berat? Kalau berat-berat nanti dia kata dia akan ganggu lines dekat situ. Itu according to him lah. Tapi apa pun aku nampak, aku faham lah apa maksud dia. Jadi kita riliskan 2. Patutnya kita ada asal ganti tika. Patutnya kita ada beberapa adat lagi yang kita rasa benda tu akan mengganggu. So kalau kita ada sequel nanti kita buat yang itu. Itu according to him. Macam gini Datuk Hatan, berlakon film sekarang, cerita gunakan logat Nagori 9. Lepas tu berlakon pula dengan Joey Rahman, lepas tu ada juga Kiraman. Joey Rahman pula gabung dengan Kiraman dengan Joey. Sedih ni. Kenapa kau sedih pula? Orang tengah happy-happy tengok cerita Gadis Jolubu. Tak, aku nak pergi konsert Anwar Zain dengan Ziana Zain, Haziq. Sabar. Tak dapat tiket. Sabar. Tadi kan kita dah bawa kau pergi tengok cerita tu, konsert Anwar Zain dengan Ziana Zain tu. Haziq, cerita je tak cukup. Haziq, aku nak pergi. Sabar Ain Idrus, sebab Anwar Zain dan Ziana Zain cakap konsert tu akan pergi ke Singapura pula lepas ni. Lepas ni akan pergi Singapura? Maksudnya kita boleh tengok kat Singapura kalau tak sempat? Kalau tak sempat. Cuma kau kena ada problem sikit lah. Beli tiket flight, beli tiket konsert. Kau kena guna payment duit Melody ni. Kau bagi idea? Bagi idea lah. Tak apalah. Terima kasih lah Aziz. Tapi Aziz bukan nak cakap apalah. Bila dia jadi artis ni kan, macam-macam lah nak kena tapis, especially kecaman ni Aziz. Sebab sekarang kan dunia social media kan. Semua benda kita post dekat social media. Lepas tu bila kita post, orang boleh react cepat. Kecaman tu boleh datang terus direct kat kita. Betul. Tapi ni ada lagi satu artis ni yang suka tu yang... apa tu? Apa tu? Cengkong? Bukan cengkong. Gelek. Macam mana? Takkan gelek begini? Aku tak reti gelek. Kau takkan nak suruh aku gelek. Jangan gelek sebab takut kena kecam. Nanti kena kecam. Tapi jangan takut kena kecam sebab Baby Shima dia relax Dia kalis kecaman Tapi bukan dia kan. Kalau kau rasa dia macam tu, Ning Bazura lagi teruk Haziq. Ning Bazura orang dekat lagi lah. Ning Bazura orang panggil dia Scooby-Doo. Kenapa? Sebab suara dia gitu. Tak, kita tengok dekat ni sekarang ni apa cerita sebenarnya. Betul ke Scooby-Doo? Awan yang tepi lupa.
Tengoklah. Asapus. Tangan. Lain. Sebut sahaja nama Baby Shima pasti tak lekang dengan kontroversinya. Baru-baru ini tular di media sosial, Shima bergelik di hadapan KLCC. Ish, apa yang nak ditunjukkan sebenarnya ni? Tak apa, jangan cepat buat spekulasi. Baby Shima, dengan segala hormatnya, sila berikan jawapan anda. So setelah sekian lama, akhirnya Baby Shima dijumpai. Sikit saya nak pergi Jakarta tadi nak cari. Oh, sanggup Mungkin berceritakan perkembangan seni. Apa yang boleh Shima kongsi? Shima tengah tunggu untuk nak shoot MV lagu baru Shima bersama dengan Abang Pasha Ungu, dan Shima akan recording beberapa lagu juga dekat sana. So nanti tunggukan je. Kita nak tanya juga, tular baru-baru ni kita tengok Baby Shima menari di bawah KLCC. Apa yang sebenarnya Baby Shima nak tunjukkan? Nak tunjuk KLCC tu cantik malam-malam. Pemandangan dia yang indah sangat. Tapi orang tertumpu kat Baby Shima. KLCC tu orang tak nampak. Oh, bermakna Baby Shima lagi cantik dari KLCC ke? Tak ada. Bagi Shima macam biasa je kita jalan-jalan buat TikTok. Macam tu tengah trending dekat Indonesia kan. Jadi Shima pun jenis yang macam ikut trend. So Shima buatlah macam apa yang Shima suka macam tu, selagi tak kacau orang macam tu. Kita tengok beratur komen-komen kan. Dari segi Shima sendiri, so mungkin apa ya Shima boleh berkatakan? Shima tak kisah orang nak cakap apa sebab kita tak boleh nak tutup mulut orang. Diorang nak komen apa pun Shima dah tak boleh nak larang sebab Shima buat apa saja orang silakan kecam. Baru-baru ni Shima ada bagi makanan dekat kucing. Itu pun dikecam teruk sangat. Ada yang cakap duit Shima duit haram, ada yang cakap kau tak patut buat macam tu, kenapa kau buat video macam tu, kenapa kau buat video baik macam tu. Nampak tak kat situ? Buat benda salah. Buat benda baik tetap salah. Pelik aku buat semua tak kena. Shima kan berapa kali kena hentam kan? Shima persetankan semua tu, Shima still juga jadi diri Shima. Ayo, awak cakap mempersetankan orang, nanti kena kecam. Aku tak cakap. Tak apalah, Shima tak kisah dia nak cakap apa sekalipun. Yang penting Shima buat apa yang Shima nak. Shima tak kacau orang. Okeylah. Apa yang diorang cakap semua betul. Shima salah. Shima tak kisahlah. Kita nampak juga Shima terima komen positif juga di negara seberang Indonesia yang memuji dari segi keberanian Shima sendiri. So mungkin apa yang Shima boleh perkatakan tentang benda tu? Diorang bilang kok mentalmu sekuat itu di Malaysia. Diorang yang cakap, bukan Shima. Shima mental kuat tak? Kuat. Alhamdulillah kuat. Kalau tak kuat dah gila sekarang. So tak adalah istilah yang mengatakan Shima merajuk dengan Malaysia terbang tinggi di Indonesia je. Tak adalah, Shima ni tak ada merajuk-rajuk. Shima ni tak kisah. Okey je. Tak ada apa-apa lah yang terjadi. Anggap je tak ada apa-apa. Kita okey je dengan semua orang. Yang doakan baik-baik tu Shima syukur sangat. Kita manusia tak lari dari kesilapan. Memang ada beberapa orang akan bagi nasihat yang baik-baik. Doa yang baik-baik tu Shima memang suka. Shima happy tengok macam tu, dan Shima harapkan doa juga daripada orang semua. Yang jahat-jahat tu, yang maki kecam tu, maki-maki pun dosa juga. Kau sama lah dengan aku. Dosa. Kau tak sedar ke maki orang? Itu semua personal tu personal. Kau tak sedar ke yang maki orang tu pun dosa? Jadi sama je lah macam aku dosa. Cukuplah kalau macam kau tak suka orang tu, doa baik-baik. Bayang baik-baik. Macam tu. Shima harapkan doa baik-baik lah. Memang semua orang nak berubah. InsyaAllah satu hari nanti kan. Doa baik-baik. Macam tu. Nama Nimbai Zura hangat diperkatakan di laman media sosial susulan penularan satu video yang menunjukkan penyanyi itu menyanyi secara sumbang ketika mendendangkan lagu Awan Yang Terpilu. Mana mungkin seorang yang boleh dikatakan legenda dalam industri kita menyanyi secara sumbang? Melodi dapatkan kenyataan Nimbai Zura apabila beliau mendapat kecaman netizen. Buat apa kat sini? Kan Kak Ning dah viral ya, betul ya? Selama ni tak viral lah. Alhamdulillah. Kalau tak viral, kita kena risau. Saya pun tak tahu apa yang terjadi. Saya cuma baca, tengok dekat TikTok, Twitter. Famous lah tiba-tiba Nimbai Zura konon-konon menyanyi sumbang. Banyak penyanyi-penyanyi lain yang sumbang, adik oi. Ini adalah keadaan di mana viral sekarang. Diorang takkan ambil sepenuh-penuhnya kejadian yang berlaku. Memang tidak dinafikan. Setiap penyanyi memang ada ups and down dia. Maksud saya ialah bila kita menyanyi, saya suara soprano. Kalau saya menyanyi, memang penuh perasaan. Itu yang orang tak faham. BBNU tak faham sekarang Bila kita menyanyi, kita bahagian yang diedit tu memang saya rasa kecewa lah sikit. Sebab kalau nak mencari kelemahan saya, daripada dulu dah boleh cari dah. Saya dah nyanyi 30 tahun. Bukan saya nak buktikan, dia dapat dia cakap dia nyanyi 30 tahun. Tidak. Tapi yang unik tu ialah pada masa tu, saya bahagian sebab tu yang orang tak tahu. Malam itu ialah malam keempat persembahan saya. Setiap malam lebih kurang 20 lagu. Adik-adik, kalau nyanyi 20 lagu satu malam pun dah macam
macam suara dah macam keringan, penat. Kadang-kadang kita kena educate sikit lah mengenai menyanyi ni. Banyak di luar sana senang untuk komen saja. Saya serak dan sebab saya memikirkan arwah ayah saya. Dan pada masa tu, setiap kali saya menyampaikan lagu Awan Yang Terpilu, saya sebab arwah ayah hingga ke hari ini tak pernah dapat melihat persembahan saya. Macam itulah saya sebab. Orang kata, oh tak sampai sumbang. Saya menahan sedih. Sesiapa yang menyanyi dalam keadaan sedih, mustahil. Adele pun tak boleh nyanyi kalau dia menangis. So, itu je penjelasan saya. Tak apalah kalau nak viral kakak boleh keluarkan lagu baru. Saya bukan nak cakap bongkak ke apa ke. Cuma saya cakap mungkin di luar sana selama ni tak perasan Ning Baizura. So Alhamdulillah masih lagi ingat Ning Baizura. Lebih baik ada cerita daripada orang lupa kita. Thank you so much for making me viral. Tapi ada juga ketika scroll komen, ada yang mengatakan suara Kak Ning ni macam Scooby-Doo. Kak Ning macam mana tu Scooby-Doo tu? Entah. Ada satu komen yang menarik perhatian saya. Dia kata suara Kak Ning ni macam Scooby-Doo ni. Apa ni? Ini lawak. Ini saya boleh gelak. Sekilan tak benda macam tu. Tak kecewa tak apa. Saya boleh gelak aje sebab saya ni memang seorang yang happy go lucky. Sebenarnya bila mula-mula saya tengok video ni saya gelak tak henti. Saya berkecimpung dalam industri hiburan. Banyak lagi benda yang kalau saya nak sentak kontroversi dulu. Yang ini macam okeylah. Kalau ada orang cakap Scooby-Doo suka hati, it's okay. Yang penting saya punya rezeki dan periuk nasi jangan tutup. Okey, kita kena sama-sama sayang setiap artis dalam industri kita. Sebab saya tak potong jalan awak, awak tak potong jalan saya. Okey? Dengar tu, bila orang kata kakak senior dalam industri, apa je kecaman dia kental. Jadi apa yang boleh Kak Ning katakan kepada netizen-netizen yang sibuk je nak bagi komen? Itu hak masing-masing. Tapi jangan pergunakan hak untuk memberi komen tu sebagai orang yang hanya menulis saja. So lebih baik anda berada di konsert Ning Baizura dan baru kita tulis dan komen dan kita edit video elok-elok baru cakap wow. Sebelum anda komen, anda fikir dulu baik-baik. Cari rezeki dengan cara yang halal. Okey? Biarlah apa pun jadi, yang penting rock and roll. Kita sentiasa support. Realistiknya memang kita tak sempurna. Bolehlah ibu menangkan Talita. Sekarang ni bila ibu dah tak ada, semua orang cakap dia tak salah. Aduh, sedih lah Aziz tengok Kak Ning kena kecam macam tu. Korang jangan mana-mana kecam. Korang tak tahu situasi dia macam mana. Jangan kecam-kecam. Tak. Kau sedih pasal Kak Ning ni. Aku sedih pasal sejadah tak sampai-sampai lagi. Kau ni kenapa dengan sejadah kau pula? Sejadah yang Azwan Ali order. Oh, maksud kau yang dengar cerita yang Kak Azaeli tak bagi lagi dekat Abang Azwan Ali macam tu? Tapi ada sebab. Azaeli dah jawab dah benda tu. Dah cerita dah kenapa sejadah tu tak sampai. Tapi betul ke cerita kau cerita? Kau salah bagi cerita sekejap lagi. Okey, kita hold dulu cerita tu. Jap, nak simpan cerita. Kau nak simpan kat mana? Bawa aku sini. Sebab kita nak jemput sekarang ini. Ini memang pelakon yang berlakon drama Anak Beranak ABY. Wah, kita ada siapa? Kita ada Puteri Saraliana. Pinti. Tudung pink. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puteri Sara. Anak Beranak ABY, drama terbaru Puteri Sara. Cerita kelakar. Cerita kelakar. Komedi. Oh, komedi. Okey, kita nak tahu dulu lah kan cerita tu dekat TV3 betul kan? TV3 betul. Kita nak tahu watak Puteri Sara dulu. Puteri Sara buat watak apa? Okey, watak I sebagai Sheena. Okey, cerita Anak Beranak ABY ni dia pasal family. Okey. So bapa mentua I adalah Azri Senario. Wah. Memang kelakar lah ni. So dia lah ketua. So bila ada dia memanglah set tu memang havoc. Bila syuting asyik gelak je. So dia ada anak-anak dia Wan Sharmila which is adik ipar I. Kelakar juga. Kelakar. Lepas tu Aidil Aziz jadi sebagai suami I. Aiman Tino jadi kita orang punya adik. So dia selalu dengan bapa, nama dia Muluk. Nama Aiman Tino. Muluk. Okey, tapi cerita ni dah ditayangkan. Belum lagi. Bila dia akan ditayangkan di TV3? Alamak. Dia belum dapat date. Dia simpan dulu. Sebab apa? Sebab kalau tengok video-video yang Aiman Tino post, yang Puteri Sara post, nampak happening tau dekat set tu. Nak tanya Puteri Sara jugalah. Susah tak nak berlakon komedi? I rasa itu senang sebab I boleh menjadi diri I dan kita boleh deliver seronok dan kita boleh deliver apa yang kita nak. Kita tak perlu nak cover. So Puteri Sara memang akan berlakon cerita komedi je lepas ni? Tak adalah, macam-macam. Serius ada. Tapi Aziz betul tau sebenarnya kalau kita berlakon serius nanti kita terbawa-bawa je. Betul, kita terbawa dekat dalam live kita. So better kita berlakon dengan komedi je. So kita sentiasa happy, sentiasa tenang, sentiasa happy. Betul. Okey, so cerita ni bakal ditayangkan tak lama lagi. Kita akan cerita lebih
lanjut pasal anak beranak ABI ni. Tapi Haziq ni, tahu tak Puteri Sarah? Ni kita dengar cerita ni sejadah ni Azan Elite tak bagi dekat Abang Azwan, tak tahu betul ke tidak. Jom kita tengok. Betul ke? Betul ke? Benda ni tak boleh main-main tau. Sejadah. Wah, berita gembira ni. Penyanyi Aizat Amdan akhirnya mengumumkan bakal mendirikan rumah tangga. Syukur Alhamdulillah. Aizat, bila tarikh hari berbahagia tu? Tarikh perkahwinannya ialah 14 Ogos. Itu minggu depan. So Melody di-invite ke tak ni? Jom datang makan nasi minyak. Okey. Kita nak tahu juga apa yang membuatkan Elisa jatuh hati kepada Aizat. Sebab dia my best friend kot dengan kita orang suka makan. Kita tengah mencari rancangan makan yang boleh mengundang kami untuk makan. Aizat sendiri pula macam mana? Elisa dia klik dengan saya punya family. Saya rapat dengan family saya. Jadi bila saya ketemukan dengan family saya, dia memang mesra and senang lah untuk klik. And itu yang buatkan saya lebih jatuh cinta lah sebab dia memang family person. Berapa lama dah Aizat dan juga Elisa bercinta? Sekarang ni dah masa 3 tahun lah. Dah masa 3 tahun. Kenapa mengambil masa yang agak lama untuk ke peringkat seterusnya? Sebab Aizat sendiri dari segi kewangan dan juga kerjaya dah stabil. So saya rasa kalau kewangan stabil tapi mentality tak ready lagi pun tak boleh juga kan. Jadi ini semua jodoh. Bila saya berjumpa dengan Elisa, saya nampak jalan tu terang. Saya rasa macam okey, inilah yang terbaik. Jadi kita orang merisik masa Februari tu tahun ni, terus kita buat perancangan. Jadi rezeki dia tahun ni. Sebelum tu nak tanya jugalah sikit kepada Aizat mengenai video tular yang didakwa mirip seorang penyanyi yang dikatakan teman baik Aizat. Apa cerita tu Aizat? Sila berikan jawapan. Kami pun difahamkan penyanyi tersebut adalah kawan baik kepada Aizat sendiri. Betul ke video tu? You pun tak tahu. Aku tak pernah dengar soalan ni. Mungkin Aizat tidak ambil tahu pasal kontroversi kabar angin dan juga cerita-cerita panas ni. Tapi bagi yang dah peka dengan video yang tular tu, so apa yang Aizat boleh katakan? First of all, saya tak boleh komen. Saya tak tahu langsung siapa yang rakatis tu, saya tak tahu. Sebab saya berkawan dengan semua orang, tak tahu pula ada kontroversi ni. Saya doakan yang terbaik je lah. Itulah yang hopefully semuanya terlerai dan tak ada yang tersakiti atau tak ada yang rugi. Kepada siapa yang dapat video tu, tolong jangan sebarkan sebab dia boleh jadi fitnah. Kita kena jadi pengguna social media yang bertanggungjawab lah. Hopefully benda ni takkan merebak macam virus yang sangat negatif untuk semua orang. Aizat rasa ada ke yang cuba nak menjatuhkan beliau? Saya tak boleh cakap lah benda ni. Saya tak tahu. Tapi benda-benda dengki semua tu biasa. Itu memang ada. Itu memang wujud dan saya tak nafikan benda tu. Realistiknya memang kita tak sempurna. Bagi saya ini adalah ujian dan insya-Allah kalau kita dekatkan diri dengan kita dengan Tuhan, dekatkan diri kita dengan keluarga kita, insya-Allah semuanya akan terlerai. Bila Azwan Ali buka mulut je mesti ramai yang mengucap panjang. Yelah, maki orang tak kira masa. Itulah mulut puaka Azwan Ali. Daripada orang yang tidak sakit jiwa boleh jadi sakit jiwa disebabkan mulut lancang Azwan Ali mencerca. Kalau sebelum ini tak habis lagi isu sihir, dimakikan pula Azhar Elite. Melody akan temukan Azwan Ali dan Azhar Elite. Terserah pada silaturahim cara bagaimana mereka sambut kehadiran masing-masing. Kalau baik, jadilah baik. Kalau tidak baik, maka jadilah masalah. I'm ready for kecaman. Why bother? Tak takut ke kena sambal peti nanti dengan mulut celupa ikut suka hati mak dia? Yes, I do admit. Tetapi aku bukan sesaja nak amuk lah, berani kerana benar, takut kerana tak ada lah. Itu pun kalau Melody nak edit. Yang Azwan ni mencerca orang, alasannya sejadah lambat sampai. Habis tu kalau sejadah tak sampai tu memang tak boleh nak solat ke apa Azwan Ali ni? Amboi, mulut kau punya lagi celupa. Cerita dia macam ni. Sesiapa saja Azwan Ali menyembur kesuka hati mak bapak, kes Azhar Elite, wallahi dengan nama Allah, Azwan Ali tak tahu bapak dia sedang nazar. Tak tahu. Bapaknya dah pun dijemput pulang. Al-Fatihah. Bukan sengaja nak amuk kat dia pagi buta. Not that I know. Hello. Sejadah sampai seminggu. When you deal with me, respect the deal. You should have called me. Tak boleh deliver sejadah. Contoh, jangan pertikaikan saya tak cukup sejadah, dah habis sejadah. Lu siapa kalau rumah aku daripada pintu masuk sampai pintu belakang penuh dengan sejadah? Kau kau. So what's your problem? Kalau kau duk sibuk jumlah sejadah kau rumah aku, kau pergi jaga seluar kau sekolah tak? Poi, saya tak akan marah apa yang Azhar dah kecam saya. Tapi kepada Azhar Elite, please understand. Kenapa kau tak cakap aku yang bapa kau sedang nazar? Kenapa kau tak message aku yang bapa kau dah meninggal? Peminat nampak saya ni hampir seneraka
manusia. Orang meninggal pun kau tak ada respect. Kau tahu nak mengamuk kau. Come on lah. Not that I know. Azwan Ali akan sentiasa maafkan Azailit. Tapi aku sesekali takkan maafkan netizen yang aku cop sebagai neraka zen yang menyalak caci hina aku sebagai Muslim. Tolong sikit. Lu siapa nak kata aku tak hormat mayat dan sebagainya? Kau jaga sikit mulut kau sebelum aku seret the whole group yang kat timeline tu. Kau tunggu surat saman aku. Lepas tengok melodi ni kau delete. Sampah. Kau memfitnah aku seolah-olah aku ni Muslim yang sampah. You wait. Saman is on the way. I'm asking you now. Why? Makin bertambah-tambah budaya batu api. Poi. Neraka zen. Penjilat. You can check IG Diva AA Vas Tersohor 1, Twitter Diva AA Tersohor, TikTok Diva AA 2023, Facebook Divas Azwan Ali. Kau boleh tengok prinsip hidup aku. Kau jangan main-main. Apa yang kau menyalak tu sedang dipantau oleh my lawyers. You watch out. Memang sampai kiamat Azwan Ali ni tidak akan berubah ke? I am what I am. You try me. Ada yang kata Azwan Ali ni berkompang serata alam semata-mata nak maintain dalam industri hiburan. Kalau tak ada memang dia akan sepi-sepi macam tu je. Mereka artis Awi tolong jawab. Aku ada 1000 pending request. Azwan Ali menepis puak-puak ni yang kata aku dah sendu. Yang sendu mak bapak engkau. Diva A masih lagi gah di persada industri seni negara. Kita takut kita dah lama tak panas. Salam takziah Azhar. Tapi dalam sedih ada pula yang maki hamun. Kebetulan Azhar pun dalam keadaan yang emosi, ralat sikit lah. Azhar pun ada hilaf. Beliau ada hak untuk marah. Kita kan kawan, ada WhatsApp. Kalau Azhar terlupa, mungkin beliau boleh hubungi Azhar secara direct. Azhar minta maaf kalau benda tu silap daripada pihak Azhar. InsyaAllah teguran ni Azhar ambil sebagai satu benda yang positif supaya Azhar perbaiki diri Azhar. Sama-sama lah kita perbaiki. Bila Azhar rasa ada perbalahan, Azhar tak seronok. Cuma Azhar minta budi bicara ataupun ihsan daripada pihak sana supaya faham dengan keadaan Azhar. Azhar tak bagi tahu semua orang yang ayah Azhar sakit. Ada yang tahu. Benda tu bagi Azhar private. Dengan pertemuan ini, insya-Allah Allah mudahkan dan semuanya selesai. Harap-harap sahabat-sahabat Azhar dekat luar sana hentikan provokasi untuk beliau. Dia dah sampai. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Awan. Apa masalah kau? Apa kau cakap dekat timeline viral semua? Lagukan kita. Oh, itulah macam ni lah Abang sabar. Tak, aku tak boleh terima dia ni. Sekarang kau cakap kat kamera, kau cakap. Bukan berlakon ke apa, kau jaga sikit mulut kau. Aku tahu yang bapak kau Al-Fatihah dah tak ada daripada Roslan Shah. Aku tak tahu daripada kau. Betul. Sekarang ni yang melaga. Macam lagu dulu. Aku tak boleh terima, Michelle. Seolah-olah aku ni ke apa, benda binatang yang tak tahu hukum agama. Point. Kau jaga sikit mulut kau. Tapi sekarang ni dia orang baik ke tak baik kita sambung minggu depan. Aziz, Diva A ludahkan kita wak. Tak kena kat mana tadi? Kena muka kita. Kena muka dia tapi tak apa, aku sempat elak. Puteri Sarah pun sempat elak. Sempat. Okey, kita masih lagi nak cerita pasal anak beranak ABY, cerita yang bakal keluar kat TV3 tak lama lagi. Aku masih trauma. Masih trauma. Okey, kalau macam tu pergi basuh dulu. Aku nak buat dengan Puteri Sarah. Okey, Puteri Sarah. Cerita ni syuting kat mana? Sarah panjang betul panggil Puteri Sarah. Okey, saya nak cerita sekolah kan Puteri Sarah? Puteri Sarah Liana. Okey. Lagi panjang. Lagi panjang. Dekat mana syuting cerita ni? Kita orang syuting mainly dekat kawasan KL. Dalam kawasan KL. Sekitar kawasan dekat Sungai Buloh. So senanglah pergi daripada rumah. Tak boleh beritahu lokasi takut. Jajak, kenapa Abel dia macam bahasa sebab orang Kelantan. Orang Kelantan? Kelantan, ABY. Jadi Sarah boleh cakap Kelantan? Tak boleh. Habis macam mana? Mesti macam struggle ke? Tak adalah. Belajar ke? Dia cakap bahasa KL biasa je. Cuma bapak dengan mak. Mak adalah Jasmine Hamid. Bila Jasmine Hamid digabungkan dengan Aziz Senario. Memang kecoh. Lah. Tapi maksudnya Abang Azri cakap Kelantan. Azri mana ni? Azri. Dia bawa pergi ke Azri. Okey, Azri Senario akan kecek Kelantan. Ya. Sikit. Dia kecek Kelantan. Okey, so kena tengok cerita anak beranak ABY ni. Kenapa? Bagi 3 perkataan je. Sarah. Kenapa kena tengok? Pecah perut. Pecah perut. Okay, pecah apa lagi? Kira satu lah. Pecah perut. Kelakar. Kecoh. Nampak itulah dia cerita anak beranak ABY yang kena tengok dekat TV3 nanti. Okey. Ni ada satu lagi cerita panas juga. Ini Abel lain pula. Yang Abel Soeb. Abel Soeb dengan Abeno. Jom kita tengok cerita apa Abel Soeb ni. Kita risau.
9 Ogos 2022 ini genaplah setahun pemergian Allahyarham Siti Sarah Raisuddin ke rahmatullah. Al-Fatihah. Baru-baru ini Melody sempat bertemu dengan Syuib untuk bertanyakan kabar Syuib dan keluarga. Saya masih rindu, terlalu rindu. Anak-anak pun sama. Tak perasan kan, dah setahun dah kan. Masa memang cepat betul lalu. Tapi alhamdulillah dalam pada rindu sangat tu, Allah hadirkan perasaan-perasaan yang manis. Bila mana alhamdulillah selama setahun ni tak pernah satu hari pun yang kita orang tak ingat dia. Kita tengok sekarang ni kan nampak seorang Syuib yang sangat kuat. Tapi orang tak tahu dalamannya tu macam mana. Tu dia. Kadang-kadang nak meluahkan je dekat media sosial. Nampak dia happy kan. Nampak dia macam bestnya pergi jalan sana sini bawa anak-anak. Tapi sememangnya dalam hati ni sedih, rindu. Kadang-kadang bila kita realise yang memang dia tu dah tak ada, itu lebih menyakitkan. Sebab tak rasa macam tak ada, rasa macam ada. Tapi itu je lah. Nampak macam okey tapi sedih sebenarnya. Itu je lah. You pegang tanggungjawab yang sangat berat, iaitu memikul tanggungjawab sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Apa kekuatan you? Sebenarnya anak-anak lah buatkan saya sekuat ini. Rasa kalau tanpa anak-anak, saya tak tahu apa yang saya dah buat sekarang ni. Sekarang ni saya umur 38 pun saya ada mak lagi. Tapi bila saya tengok anak-anak saya 9, 11, 7, setahun, tapi dah tak ada ibu kan. Itu yang buatkan saya kuat. Kalau saya tak boleh handle diorang, tak boleh kuat untuk diorang, saya rasa saya zalim untuk diri saya. Saya tak boleh ambil benda tu jadi mudah. Sedih, tolak tepi. Time kita nak layan sedih, layanlah. Melihat anak-anak itulah kekuatan. Ada tak anak-anak ada yang mengadu dengan Pak Syuib sendiri? Talita lah, anak perempuan yang bagi saya full of drama. Tu dia rapat pula dulu dengan arwah. Bila dia sedih, dia akan keluarlah perkataan-perkataannya. Saya pun tak sedap dan saya tak suka dengar. Saya akan jadi sedih. Contoh dia akan cakap, yelah semua Matin betul. Yelah semua UAS betul. Ibu dah tak ada. Dulu kalau ada ibu, bolehlah ibu datang. Bolehlah ibu menangkan Talita. Sekarang ni bila ibu dah tak ada, semua orang cakap dia tak salah. Dia kan selalu cakap tu. Dia full of drama. Tapi apa yang dia cakap tu sangat buatkan hati saya sayu. Lepas tu ingat lagi masa sedih sekolah diorang. Bila diorang balik, saya tak ingat Talita ataupun Matin cakap dengan saya. Cakap, tak best lah kawan-kawan. Diorang cakap, awak tak ada ibu Kadang dia tanya, mana ibu? Kenapa daddy je hantar? Mana ibu awak? So nanti bila anak saya cakap, ibu dah tak ada, ibu dah meninggal. Kesian awak kan, awak tak ada ibu. Kita ada ibu. Tapi itulah dia budak-budak. Tak boleh nak buat apa. Kita layankan je. So siapa orang paling rapat yang menjadi orang kata pendengar masalah selain daripada ibu? Adakah bapa mertua menjadi pendengar kepada Syuib sendiri? Ya, mak saya, bapa mentua saya dan keluarga saya lah sekarang ni antara orang yang paling rapat dengan saya, yang akan duduk dengan saya untuk saya luahkan, untuk saya ceritakan apa yang saya rasa. Sebab bagi saya perjalanan setahun ini bukan satu perjalanan yang mudah. Emosi saya hari ini dan semalam tak sama. Apa yang saya rasa hari ini dengan 3 bulan lepas tak sama. Sekarang saya jadi pelik. Hari-hari itu ada je perasaan-perasaan yang lain-lain yang saya rasa kan. So kadang-kadang perlulah saya memang untuk duduk dengan family saya, duduk bercerita, bercakap. Tapi kadang kalau saya dah tak mampu nak cakap dengan orang, sekarang ni banyak bersendiri sebenarnya. Saya banyak duduk seorang, habiskan masa seorang. Kadang sampai saya tak tahu saya buat apa. Syuib tahu tak Syuib sekarang dikenali sebagai duda hot? Oh ya Allah. Saya dulu pernah kerja Hot FM. Yang ni mana satu ni? Hot mana maksudnya ni? Duda hot. Oh, duda hot. Nak cakap alhamdulillah, kena ke? Tak tahulah kalau saya orang dah bagi saya tu, saya terima je lah. Alhamdulillah maksudnya. Kalau macam itu, duda hot Masya Allah. Sekarang orang cakap kan, sekarang Syuib dah pakai bodyguard. Bodyguard pula bukan kaleng-kaleng. Siap bersenjata. Alhamdulillah saya dah pakai bodyguard almost 2 tahun sebenarnya. Bodyguard saya ni di-provide oleh company saya. Dulu bila mana ada kes sikit pasal ni, saya melihat keperluan saya untuk ada pengiring rapat. Bila saya ada pengiring rapat, bila saya ada bodyguard ni, saya tak banyak benda yang saya perlu fikir. Kat luar tu, at least keselamatan saya dan keselamatan anak-anak saya semua terjamin. Alhamdulillah. Sejak dah bergelar jutawan ni, mungkin nak kena pakai bodyguard tu bagaimana? Ya Allah, ya Tuhanku. Amin, 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 amin. Sebenarnya isu bodyguard ni, daripada arwah ada pun, kita memang dah ada bodyguard dah. Cuma mungkin tak di-highlight kan. Dia sebenarnya lebih kepada itu je. Saya nak make sure kan yang keselamatan saya, keselamatan anak-anak saya. Lagi satu, bolehlah saya kongsi rezeki lagi dengan orang lain. So, seronok lah saya dapat kongsi rezeki dengan orang ni. Kerja pun macam family. Sebab kadang-kadang dia jaga saya, kadang saya jaga dia. Setiap pasangan pasti idamkan hubungan mereka kekal selamanya. Yelah, kahwin bukannya senang kerana melibatkan emosi, tanggungjawab, komitmen dan banyak lagi. Tetapi kalau dah ditakdirkan penceraian berlaku, dah tentu kerana sebab yang tidak dapat dielakkan. Dunia hiburan gempar apabila Miss Nina dan Noh Hujan mengambil keputusan untuk bercerai talak satu selepas 11 tahun membina rumah tangga bersama. Melody cuba dapatkan kenyataan Noh Hujan, namun beliau memilih untuk mendiamkan diri. Kami menghormati keputusan Noh. Kita dapatkan pengurus Hujan yang mewakili Noh Saleh untuk memberi kenyataan di Melody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Noh Saleh. Hai, saya Miss Nina.
Ipin selaku pengurus kepada Hujan mewakili Noh untuk memberi kenyataan di Melodi mengenai isu penceraian Noh. Apa yang Ipin boleh jelaskan kepada penonton? Buat masa sekarang ni, daripada pihak kita hanya dapat bersyukur dan berterima kasih sebab ramai yang mendoakan yang baik-baik untuk Noh dan juga Nina. Ramai yang faham dan respect bagi privasi kepada kedua-dua. Apa komen apabila ada yang beranggapan orang luar yang lebih daripada pasangan ini? Kita tak boleh halang orang daripada spekulate. Itu adalah hak individu. Kita tak nak komen panjang kot, terserah kepada individu. Masa sekarang ni yang kita punya fokus ialah moving forward, kerja-kerja yang mendatang kan. Semua orang boleh buat andaian yang pelbagai, tetapi ia bergantung kepada individu itu sendiri bagaimana penerimaan dia. Apabila ia berlaku, apa komen Noh? Saya tak ada borak dengan dia. Spekulasi tu terserah kepada individu masing-masing. Kita tak boleh nak halang orang daripada speculate. Right now, apa yang penting ialah kesejahteraan kedua-dua. Ada ke tidak Ipin selaku pengurus merasakan sebenarnya ada pihak yang cuba menjatuhkan Noh? Kita tak berdiskusi tentang benda ni. Semua orang ada agenda masing-masing. I can't even comment on benda tu because kita tak boleh nak tahu niat orang kan. Apabila you melihat secara peribadi keadaan yang dialami oleh Noh dan juga Miss Nina, sekarang penerimaan Noh bagaimana? Of course, Noh seorang manusia. Mana-mana manusia pun akan merasa benda yang sama. Apa yang saya boleh cakap, bandmates Hujan dan seluruh keluarga besar Hujan sentiasa support Noh, ada di belakang Noh. Saya percaya juga Rangers yang kat luar sana rasa benda yang sama. On behalf of the band, family, kita nak berterima kasih kepada Rangers yang tak kisah apa akan sentiasa support kita, especially to the Rangers, kepada kawan-kawan. Ada yang message WhatsApp kita personally, kita tak payah sebut nama dia, orang tahu siapa dia orang kan. Noh ada mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan dan berterima kasih juga faham akan situasi ini. Apa-apa statement daripada dia adalah apa yang ada di social media official dia, dan berterima kasih kerana menghormati privasi yang diorang perlukan, especially time-time macam gini lah. InsyaAllah kita hanya doakan yang terbaik. Anytime dia dah bersedia, bila terjadi, dia terjadilah dia. Walaupun dilanda kontroversi dan ditimpa ujian yang berat, namun tidak mematahkan semangat Noh untuk meneruskan kerja seni. Apa-apa pun kami daripada Melodi mendoakan yang terbaik buat Noh dan Miss Nina. Okay, ada tak kata-kata semangat untuk Noh dan Miss Nina? Saya nak cakap dekat Miss Nina dengan Noh Hujan supaya dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Saya tetap support. Biarlah apa pun jadi, yang penting rock and roll. Kita sentiasa support. Kami mendoakan yang terbaik untuk Siti Haji Noh dengan Miss Nina. Semoga dipermudahkan segala urusan dan good luck in future, berjaya menuju kebahagiaan. Always rock and roll! Yes guys, Kembali bersama Melodi. Nampak? Macam mana ni? Chemistry level. Tapi chemistry level tapi cakap tak sama. Okey, kita lagi sekali. 1, 2, 3, go. Kembali lagi dalam Melodi. Gitu. Kita masih bersama dengan Puteri Sarah Liana, cerita anak beranak ABY. Dan ini masanya, kita ada seminit je ni Sarah. Ya, Sarah. Jadi kalau tak boleh cakap benda lain lah. Sebenarnya banyak soalan kita nak tanya Sarah, dah halang-halang di sini tapi off tak apa. kamera tadi banyak benda. Dah banyak dapat dah ni Sarah. Silakan. Okey, jangan lupa anda semua tonton Anak Beranak ABY. Okey, di slot Sakura. Yes. Coming soon. Okey, coming soon. Cerita dia akan buat anda pecah kepala pula. Jangan pecah kepala, stres. Pecah kepala tu cerita hidup kita. Tu risik pada hati. Pecah perut. Pecah perut sebab memang kelakar. Tengok pelakon ni pun memang kelakar. Slot Sakura tapi Sarah tak tahu bila keluar. Tapi apa pun, thank you so much Sarah sebab sudi bersama dengan kita. Guys, thank you so much for watching Melodi. Yes, terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. Jangan lupa untuk tengok kita minggu depan. Sama lagi Haziq dan Ain akan bersama dengan anda 12 tengah hari. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Oh, sama. Bye. Sebut Sakura lagi tadi. Sakura.